Muhammad Kuala Selangor. Terima kasih, Puan Pengerusi. Saya mulakan dengan membawa Kepala B4 SPR yang dianggarkan akan membuat kajian persepadanan semula, walaupun di Sarawak ataukah ia akan dilakukan seluruh negara. Dan lebih penting daripada itu adalah bersekali dengan itu, bawah kepala P6 butiran 09900 pembangunan SPR di peringkat negeri, dan ini terkait dengan persoalan PRN ataupun pilihan raya negeri yang akan berlangsung tak berapa lama lagi. Persoalan besar saya adalah apakah dapat diadakan pelaksanaan SPR ini dengan antara lain juga membawa beberapa inovasi supaya pengundi-pengundi ini agak khusus dapat membuang undi di satu tempat yang seperti mana yang dilakukan oleh negara seperti Eropah dan Amerika, supaya mereka tidak terlepas peluang hak mereka untuk mengundi dengan mengadakan satu seperti mana kita lakukan tempat-tempat vaksin center, mereka juga boleh mengundi dengan cara begitu. Puan Pengerusi, di bawah kepala B6 Jabatan Perdana Menteri, saya memerhatikan seperti mana disebut oleh rakan-rakan yang lain, di bawah butiran 010600 pencanaan semula ataupun JCOM yang mau dihidupkan semula. Kita tahu atas asal usulnya JCOM ini, tapi pada kali ini saya yakin Malaysia Madani, Kerajaan Madani akan memberikan tumpuan atas apakah sebenarnya tanggungjawab dan peranan mereka, dan saya minta untuk perkara ini diperjelaskan supaya peruntukan yang diberikan itu adalah efektif, cost efektif dan bermanfaat untuk membangunkan sebuah negara madani. Maka apakah perancangan, apakah modul, apakah capacity building yang perlu mereka lakukan. Atas perkara Kepala B6 Kemajuan Islam, telah pun disebutkan satu peruntukan yang besar 1.178 bilion yang telah disebutkan oleh rakan-rakan yang lain tentang kafar dan sebagainya. Saya tidak mahu mengulangi, tetapi mungkin atas perkara yang tak saya sebutkan terkait dengan persoalan JAKIM sebagai otoriti yang memantau dan berkuasa ke atas sertifikasi dan validasi halal. Jadi maka di situ saya ingin tahu apakah kedudukannya mutakhir draft industri halal itu masih lagi tidak draft. Industri itu halal itu masih lagi dalam bentuk draft, tidak silap saya. Bilakah ia akan dibentangkan oleh JAKIM dan bersekali dengan itu saya mau melihat mampukah kita melihat dalam kerajaan madani ini penggemblengan seluruh tenaga para akademik, NGO, tokoh-tokoh agamawan yang dapat kita lakukan dalam bentuknya whole of government and whole of a society approach untuk memberikan erti dan makna sebuah negara yang punya majoriti umat Islam di bawah kepimpinan Islam dan membangunkan sebuah negara madani bertamadun, bertata kelola yang baik, bebas rasuah dan sebagainya, dan menjalinkan keharmonian antara kaum dan agama yang sangat baik. Peranan JAKIM, saya ingin tekankan apakah di sana peranan JAKIM yang mesti dipertingkatkan dengan peruntukan yang begini besar. Keempat, Puan Pengerusi, tinggal seminit lagi. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, saya mengambil ini atas Kepala B5 ini. Saya mahu mengisyaratkan bahawa kesalahan antara lainnya tentang penggunaan human resource, human capital ini, khasnya dalam erti dalam konteks KKM yang bergelut dengan persoalan kontrak doktor dan sebagainya. Saya memerhatikan ini sebagai satu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang bertanggungjawab kepada merancang dasar-dasar pelaksanaan kementerian-kementerian yang antara lain adalah sumber manusianya. Tetapi saya perhatikan apakah SPR atau Suruhanjaya Perkhidmatan SPA ini
perlu dipertanggungjawabkan dalam merencana unjuran, ya, deployment, human resource deployment, terutama dalam keperluan KKM. Akhir sekali, Puan Pengerusi, saya bergalih kepada Kepala P6 butiran 00125 persoalan PPP ataupun PFI ini. Saya memerhatikan pada hujungnya 2022 komitmen projek PPP dan obligasi kewangan projek PFI, ya, oleh kerajaan sudah keparas 142 bilion, ya, dan terdapat 105 projek PPP yang sedang dilaksanakan dengan anggaran komitmen sebanyak 92.1 bilion. Ini terkait dengan projek-projek seumpama naik taraf sekolah, universiti dan sebagainya, penyelenggaraan bangunan dan sebagainya. Namun apakah ke depan nanti dengan peruntukan 1 bilion lebih itu, apakah 1.354 bilion, apakah lagi projek-projek PPP ataupun PFI yang mampu dilakukan dengan usaha kerajaan untuk melakukan konsolidasi fiskal tetapi masih mengizinkan PPP atau PFI ini. Dengan kata lain, ya, saya mau diterangkan, diberikan pencerahan, ya, apakah akan digunakan 1.354 bilion ini, kerana ia perlu menyangkut tentang projek-projek PPP ini yang membawa multiply effect yang besar, job, ya, dan sebagainya, dan ini perlukan pertanggungjawaban supaya konsolidasi fiskal itu tidak semacam, ya, saling bersilang. Maknanya kita mahukan konsolidasi fiskal tetapi kita masih lagi berhutang dan tidak boleh berhutang dengan mudah-mudah kecuali membawa manfaat yang besar. Terima kasih Puan Pengerusi atas peluang ini. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya jemput Yang